Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Zahirul Ikhwan bin Abdul Halim. Nombor pendaftaran 03 DEE 18F1014 dari kelas DEE 5C. Nama penyelia ialah Encik Muhammad Syakir bin Zainal Abidin dan nama penyelaras ialah Puan Nur Zaliza binti Ghazali. Saya akan membentangkan tentang projek saya yang bertajuk Automatic Watering Plant IoT. Sektor pertanian merupakan salah satu cabang pembangunan ekonomi negara. Pada era globalisasi ini, teknologi merupakan salah satu inisiatif yang tepat untuk meningkatkan mutu dan kualiti sesuatu produk berasaskan pertanian. Dalam konteks ini, untuk menghasilkan sesuatu yang berguna, ia harus berdasarkan kehendak dan permintaan pengguna pada masa kini. Dengan itu, satu projek akan dicipta yang diberi nama Automatic Watering Plant IoT. Penyataan masalah dalam projek ini, terdapat beberapa masalah yang berlaku sepertinya tanah yang tidak mendapat air yang mencukupi. Hal ini akan menyebabkan tanaman menjadi kurang subur dan tidak sihat. Selain itu, tanaman yang ditanam akan mudah dan cepat mati dalam jangka masa singkat. Jika berlakunya masalah ini, negara akan kekurangan bahan-bahan mentah seperti sayuran untuk disalurkan kepada negara. Objektif projek ini adalah yang pertama, menghasilkan sistem siraman untuk pertanian. Yang kedua, menghasilkan sistem siraman tanaman berdasarkan kelembapan tanah dengan memakai sensor kelembapan tanah. Yang ketiga, menghasilkan sistem siraman yang berfungsi secara IoT. So, kita boleh tengok daripada phone kita sebab dia akan bagi mesej. Dan yang keempat, untuk menghasilkan sistem siraman untuk tanaman pokok berskala kecil seperti di kawasan perumahan ataupun di rumah-rumah. Skop projek ini ialah yang pertama, mesin adalah untuk pertanian tanaman di kawasan perumahan. Yang kedua, mesin penyeram air yang berfungsi secara automatik dengan menggunakan sensor kelembapan tanah. Yang ketiga, mesin penyeram air yang menjimatkan tenaga dan masa kerja. Yang keempat, mesin berfungsi berdasarkan sensor, iaitu ultrasonic sensor dan juga sensor kelembapan tanah. Pentingnya projek ini ialah disebabkan cuaca yang tidak menentu di dalam negara kita ini. So, kesuburan pada tanaman tidak terjamin. So, dengan adanya projek ini, apabila tanah kering, ia akan aktif secara automatik. So, insya-Allah kelembapan tanah pada tanah tanaman kita insya-Allah akan terjamin. Ini adalah komponen utama yang saya guna, iaitu Node MCU ESP8266 Wi-Fi module. Ianya pilihan terbaik untuk projek-projek berasaskan Internet of Things IoT. Dia akan connect dengan phone kita untuk kita tengok kat phone melalui aplikasi Blink. Yang kedua ialah sensor kelembapan tanah untuk mengukur suhu pada tanah sama ada kering ataupun basah. Yang ketiga, sensor ultrasonik untuk mengukur paras air dalam tangki air kita untuk tengok sama ada dah kurang ke belum ataupun dah habis. So, nanti dia akan hantar mesej kepada telefon kita. Dan pam air ni untuk menyalurkan air pada tanaman kita lah. Metodologi kajian merupakan kaedah atau teknik mereka bentuk, mengumpul dan menganalisis data supaya dapat menghasilkan bukti yang boleh menyokong sesuatu kajian. Metodologi menerangkan cara sesuatu masalah yang dikaji dan sebab sesuatu kaedah dan teknik tertentu digunakan. Tujuan metodologi adalah untuk membantu memahami dengan lebih luas lagi tentang pengaplikasian kaedah dengan membuat huraian tentang proses kajian, proses penyeram tanaman secara automatik ini. Ini ialah gambar wajah blok saya. Bekalan kuasa 12 volt akan diberikan kepada IC7805. Ada dua untuk mengeluarkan output sebanyak 5 volt, satu pada Node MCU dan satu lagi kepada sensor ultrasonic. So, dua-dua sensor ni akan menjadi input untuk dikeluarkan kepada output pam air DC 12 volt. Ini ialah carta alih projek saya. Dua-dua sensor mula di start dan kemudian sensor akan dapat maklumat dan kemudian dia akan hantar maklumat tersebut kepada Node MCU dan akan membuat pam air itu on dan akan display di telefon kita melalui aplikasi Blink. So, mula-mula bila tanah kering, pam air akan on dan dia akan display kat phone kita need water. Kemudian bila tanah lembab atau basah, pam air akan automatic off sendiri. Dan bila air daripada tangki tu dah jauh daripada ultrasonic, maknanya dah kurang ataupun dah habis, dia akan display pada telefon kita please refill. Kemudian tamat. Ini ialah program projek saya. Char out ni adalah untuk kita connect dengan phone kita sama dengan menggunakan password iaitu hotspot kita nama seperti Syafiq dan password Syafiq165 untuk phone saya lah. Dan ini ialah program saya juga. Bila sensor kelembapan tanah tadi aktif, dia akan hantar mesej kat telefon kita dan dia akan buat relay tu on kan untuk pam air kita.
Dan bila sensor tu dah tak aktif, maknanya tanah tu dah basah, dia tak akan buat apa-apa. Dan ni bila jarak jauh daripada 15 cm daripada air tu, daripada jauh daripada ultrasonic, dia akan hantar kat phone kita please refill. Ini ialah detail skematik saya, dan ini ialah model projek saya. Ni bila kotak tu dah buka, dan ini bila kotak tu dah tutup. Ini bila tanah basah dia tak keluar mesej, tapi bila kering dia akan keluarkan mesej. Ni bila air tu masih penuh, tapi bila air tu dah habis, dia akan keluar mesej please refill. Hasil dan pembincangan. Merujuk jadual di atas adalah kadar maklumat untuk kelembapan tanah oleh sensor kelembapan tanah. Apabila jumlah kurang daripada 68 darjah, pam air akan aktif untuk mengalirkan air sehingga tanah lembap pada kadar 60 darjah sehingga 90 darjah, dan pam air akan berhenti secara automatik. Dengan cara ini kita dapat mengelakkan pembaziran air. Ini catakan projek 1 saya, dan ini catakan projek 2 saya. Senarai bahan dan anggaran kos yang saya guna untuk projek ini total semua sekali dalam RM105.50. Akhir sekali, kesimpulan dan cadangan. Kesimpulan dari projek ini, terbukti projek Automatic Watering Plant IoT ini sangat membantu dan juga dapat meringankan serta mengurangkan beban para pengguna yang ingin menanam tanaman, tapi mereka terlalu sibuk untuk menjaga tanaman tersebut. Dengan projek ini, para pengguna tidak perlu khawatir akan penjagaan tanaman mereka kerana alat ini dapat berfungsi secara automatik. Maka dengan itu, kesuburan tanaman dapat dijamin. Okey, baiklah, seterusnya saya akan membuat demonstrasi bagaimana projek saya berfungsi. Tanpa membuang masa, saya akan menunjukkan bagaimana projek saya ini berfungsi. Sekarang tanah dalam keadaan basah terlembab, jadi pam air tidak akan on kerana sensor di sini, dan jika saya angkat bermakna tanah kering seperti ini, dan pam juga akan mengalirkan air dan akan mendapat mesej daripada handphone kita. Contohnya pam mengalir dan kita dapat mesej. Dia boleh monitor tangki air dengan guna phone. So ni LED dia yang pertama, yang kedua boleh pantau. Dan LED yang ketiga ni, bila air dia dah sikit ataupun dah habis, dia akan bagi mesej. Contoh kurang, LED pun dah padam. Baik. Dan LED juga pun padam. Bila air dah habis, dia akan bagi mesej sampai mesej. Sebenarnya projek ini ia boleh berfungsi secara automatik, dan juga ia juga boleh menghantar mesej kepada penggunanya, sama ada apabila tanah kering ataupun dan juga apabila air sudah pun kekurangan ataupun telah habis di dalam tangki air. Terima kasih.